Selamat datang ke channel saya. Nama saya Sulaiman Sugumar. Dalam channel ni saya akan upload video-video untuk pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 khususnya. Saya upload video-video mengenai topik matematik tambahan ya. Jadi kalau kamu pelajar tingkatan 4, tingkatan 5, kamu bolehlah tekan butang subscribe dan juga jangan lupa tekan butang notification bell. Sebab setiap kali saya upload video baru, kamu akan dapat email dan kamu tak akan ketinggalan apa-apa lesson lah. Jadi, dalam video untuk hari ini, saya nak ajar bahagian kedua untuk topik geometri koordinat. Saya telah pun bahagikan topik ni kepada 8 bahagian. Jadi dalam video sebelum ni, saya dah pun buat subtopik jarak antara dua titik. Dan dalam video hari ni saya nak ajar kamu macam mana nak buat ataupun macam mana nak cari titik tengah untuk dua titik. Jadi titik di antara dua titik. So it's gonna be very simple subtopik ni sangat mudah, sangat ringkas. Okey, terus pada nota. Katakan kamu diberi dua titik dalam satu garis, titik A dan juga titik B. Titik A mempunyai koordinat 2, 4 dan titik B mempunyai koordinat 5 dan 7. Okey. Jadi di sini bagaimana kita nak cari titik tengah? Bagaimana kita nak cari titik tengah? Saya letak titik tengah dengan warna yang lain. So let's say titik tengah di sini. So bila titik tengah kita fahamlah. Let's say M, saya label M midpoint. Jarak AM, jarak antara A dan M mestilah sama dengan jarak antara M dan B. Baru titik tengah kan, bahagi tepat-tepat di tengah. So now, bagaimana saya nak cari koordinat X dan koordinat Y untuk titik M? Okay, this is very simple. Okay, seolah-olah kita mencari purata. Bagaimana saya nak cari titik tengah? Tulis dulu formula untuk cari titik tengah. X untuk M adalah X A iaitu 2 tambah dengan X B iaitu 5 kemudian bahagi 2. Okey, tulis saya nasihat kamu tuliskan formula ni dahulu. Okey, kemudian Y untuk M adalah YA tambah YB bahagi dengan 2. Okey. Jadi apa yang kita ada? Isikan dulu. XM sama dengan XA adalah 2 tambah XB adalah 5 per 2. 7 per 2. Right? Jawapan akhir 7 per 2. YM pula. YA adalah 4. Dan YB adalah 7. Betul? Bahagi 2. Jawapan akhir 11 per 2. Maka nilai koordinat untuk M adalah 7 per 2 dan 11 per 2. Inilah jawapan untuk koordinat titik tengah. Okey. Jadi dengar dengan teliti. Pertama sekali saya nak pelajar kalau boleh buat satu lakaran gambar rajah. Okey, itu yang penting. Yang kedua, tulis dulu formula ni. Okey, tulis dulu formula ni untuk X dan untuk Y. Kalau mungkin pelajar sedar dalam setengah buku kamu diberi formula dengan cara tulisnya berlainan. Contoh M sama dengan kamu akan diberi begini. XA tambah XB bahagi 2, YA tambah YB bahagi 2. Terus begini. Jadi pelajar akan buat apa? Dia isikan nilai tadi macam biasa. Right? Dia akan isikan nilai tadi dan akhir sekali dia akan dapat jawapan yang sama. Masalah akan wujud untuk buat latihan ataupun soalan titik tengah dengan guna kaedah ni akan wujud bila ada sesetengah soalan dia akan bagi kamu titik A, contoh 5, 2. Dia akan bagi kamu titik midpoint, contoh 2, 6. Kemudian dia akan tanya kamu nilai B. So di sini pelajar akan gugat sikit. Sebab apa? Bila kamu tulis formula dengan cara sebegini, bila kamu nak pindah ni dia akan jadi something yang sangat susah. Okey? So nasihatkan pelajar tulis secara berasingan. Tulis satu formula untuk X titik koordinat titik tengah dan satu lagi formula Y untuk titik tengah. Right? So berbalik pada
contoh ni yang saya sebutkan ni, remember, step 1, kalau boleh pelajar buat satu lakaran tentang soalan tu. Yang kedua, tulis dahulu general formula. X untuk midpoint adalah XA tambah XB bahagi 2. Okay, tulis dulu. Jangan terus nak isi dalam formula. Please don't do that. Okay, tulis dulu X titik tengah adalah XA tambah XB bahagi 2. Kalau Y, YA, YB. And then satu lagi perkara. Kalau boleh cuba elakkan tulis X1, X2. Cuba elakkan tulis begini XM sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2. Cuba elakkan. Kalau untuk soalan mudah macam ni, mesti kamu tahu ini adalah X1, ini adalah X2, right? Tetapi bila kamu jawab soalan SPM, kamu akan ada soalan yang lebih rumit daripada soalan begini, right? Kamu ada banyak garisan, ada poligon yang terlibat, right? Jadi kita nak gunakan label yang soalan dah bagi. Jadi kalau A dan B, saya guna A dan B. Let's say soalan, saya tukar sini. Let's say soalan bagi P dan Q. Jadi apa saya akan buat? XM, formula saya formula baru pula. XP tambah XQ bahagi 2. Mungkin untuk permulaan, step-step macam ni nampak rumit sikit kan? But kalau kamu just adapt, kalau kamu cuba just paksa diri kamu untuk faham benda ni, kalau sekali kamu dah faham, insyaAllah probably any type of question kamu dah boleh buat. Right? So, berbalik pada sini. So, this will be easy already for you. Right? So, XM, kamu ada nilai 2. So, that's why important kamu tulis dulu formula ni, tulis dulu. XP adalah 5 tambah XQ. XQ saya tak pasti, tak ada lagi. Bahagi dengan 2. So, darab saya dapat 4. 5 tambah XQ. Pindah, tolak 5, right? 4 tolak 5 adalah negatif 1. Jadi, XQ adalah negatif 1. Okay, XQ adalah negatif 1. Kemudian kita ulang balik benda yang sama untuk Y pula. Correct? Kita ulang balik benda yang sama untuk Y. YM, Y titik tengah adalah YP tambah YQ bahagi 2. Jadi YM apa dia? YM telah pun diberi 6. YP adalah 2. YQ adalah saya tak pasti. Kena cari, right? Bahagi dengan 2. So bring it up here. 12 sama dengan 2 tambah YQ. YQ adalah 12 tolak 2. YQ adalah 10. So, saya dah ada nilai sini 10. Okay. So, itu saja untuk video hari ini. Video hari ini sangat ringkas because subtopik yang saya bahagikan ni, titik tengah ni, is something yang sangat mudah. Jadi, sekali lagi, kalau kamu rasa kamu faham topik ni, saya harap kamu boleh share video saya dengan kawan-kawan dan boleh subscribe channel saya, tekan butang notification bell so that kamu dapat update daripada saya setiap kali saya upload video yang baru. Alright, dan jika kamu tak faham penjelasan saya, ada bahagian-bahagian yang masih kamu confused dan sebagainya, saya rasa kamu bolehlah komen kat bawah bagi tahu kat saya dan saya boleh bantu kamu bagi kamu faham. Alright, so itu saja untuk video hari ini. Terima kasih. See you again. Bye.